Saya Dr. Ching Chi Kiong, konsultan kanan di Pusat Jantung Negara Singapura. Saya pakar jantung dalam bahagian irama jantung. Fibrilasi atrium merupakan salah satu gangguan irama jantung yang biasa dihadapi oleh pesakit dalam populasi. Secara umumnya, 1 hingga 2% daripada populasi penduduk mungkin mengalami fibrilasi atrium. Bagi pesakit yang mempunyai fibrilasi atrium, ruang atas jantung tidak mengepam secara berkesan. Aliran darah di dalam ruang atas jantung perlahan. Akibat daripada itu, aliran darah menjadi perlahan atau tidak mengalir. Darah beku boleh membentuk dan jika darah beku ini terkeluar daripada jantung dan pergi ke otak, seseorang mungkin akan mengalami angin ahmar yang serius. Ruang atas jantung sebenarnya berdegup lebih daripada 300 denyutan setiap seminit. Ruang bawah jantung tidak bertindak balas dengan pantas, tetapi ia menyebabkan jantung berkontraksi dalam keadaan sangat tidak teratur dan mungkin menyebabkan irama jantung yang laju sehingga 150 denyutan seminit tanpa sebab. Dan akibatnya, pesakit mempunyai gejala seperti berdebar-debar. Mereka mungkin merasa letih dengan lebih mudah. Mereka mempunyai kadar ketahanan jantung yang berkurang. Ada yang mengadu ketidakselesaan pada dada semasa mereka berada dalam fibrilasi atrium. Sebagai contoh, saya mempunyai pesakit muda dalam usia 40-an. Dia berkhidmat dalam angkatan tentera. Apabila dia mempunyai fibrilasi atrium, dia tidak boleh berlari lebih daripada 500 meter dengan rakan-rakannya. Dia berasa sangat letih. Tetapi pada hari apabila dia berada dalam irama jantung yang normal, dia boleh berlari sejauh 5 km dengan rakan-rakannya tanpa sebarang kesukaran. Pesakit yang lebih tua cenderung mempunyai risiko yang lebih tinggi. Seseorang yang berumur 50 tahun ke bawah cenderung mempunyai peluang sebanyak 1 dalam 1000 untuk mendapat fibrilasi atrium. Untuk yang berumur melebihi 80 tahun, peluang meningkat kepada 1 dalam 10. Masalah atau isu-isu kesihatan yang beriringan seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, sejarah serangan jantung atau isu jantung dengan injap boleh menyebabkan mereka berisiko untuk mendapat fibrilasi atrium. Keadaan lain seperti pengambilan kafein dan alkohol yang berlebihan, gangguan tidur atau masalah paru-paru dan masalah tiroid boleh meningkatkan risiko seseorang dalam mengalami fibrilasi atrium. Pesakit dengan fibrilasi atrium mempunyai risiko sebanyak 5 kali ganda untuk mendapat angin ahmar. Dan ingat, jenis angin ahmar yang anda dapat biasanya lebih teruk. Mereka berisiko mendapat gejala kegagalan jantung. Jika kadar jantung mengepam terlalu cepat atau terlalu lama, ia mungkin berpotensi melemahkan jantung. Kita tahu bahawa pesakit dengan fibrilasi atrium sering pergi ke jabatan kecemasan dan ini akan menjejaskan kehidupan seharian dan kualiti hidup mereka. Kami menilai risiko angin ahmar. Kami bermula dengan menggunakan ubat-ubatan yang akan mengawal kadar jantung semasa fibrilasi atrium, memulihkan atau mengekalkan irama jantung yang normal pada pesakit yang sesuai, sama ada dengan ubat-ubatan atau melalui prosedur yang minimum invasif dipanggil kateter ablasi. Kateter adalah struktur berbentuk tiub yang pergi ke jantung. Ia merekodkan ECG dalaman, elektrokardiografi atau aktiviti elektrik jantung. Ia mengenal pasti faktor yang menyebabkan dan mengekalkan fibrilasi atrium dan cairkannya dengan radiofrekuensi ablasi. Dengan berbuat demikian, kami berharap dapat memulihkan dan meningkatkan potensi dalam menyembuhkan fibrilasi atrium pada pesakit yang sesuai. Kami mengambil peluang untuk merawat masalah perubatan seperti darah tinggi, kencing manis, pengurusan berat badan yang akan mengurangkan kesan atau komplikasi yang berkaitan dengan fibrilasi atrium. Satu objektif utama adalah untuk mengurangkan risiko angin ahmar. Kami boleh bermula dengan ubat penipisan darah yang dipanggil antikoagulan, seperti warfarin yang memerlukan pemantauan secara berkala. Pesakit perlu datang ke hospital atau klinik untuk pemeriksaan darah untuk melaraskan ubat yang sesuai. Kelas ubat baru yang dipanggil DOAX terbukti berkesan seperti warfarin dalam mengurangkan angin ahmar di dalam pesakit fibrilasi atrium. Kehidupan yang sihat, senaman dan diet akan membantu. Pesakit harus mengekalkan berat badan mereka jika mereka mempunyai berat badan yang berlebihan.
Saya akan menasihatkan untuk membuat pengurusan berat badan yang agresif untuk mengekalkan BMI indeks jisim badan kurang daripada 27 jika boleh. Jika pesakit mempunyai tekanan darah tinggi atau kencing manis atau sleep apnea, dapatkan rawatan kerana itu juga akan membantu mengurangkan kejadian fibrilasi atrium dan rawatan fibrilasi atrium. Dan sudah tentu, sila ambil ubat anda kerana ubat-ubatan akan mengurangkan risiko komplikasi dengan fibrilasi atrium, dan berjumpa dengan doktor anda secara berkala. Dia akan membantu anda menilai perkembangan dan tahap fibrilasi atrium. Mempunyai fibrilasi atrium bukanlah hukuman mati. Terdapat pelbagai cara untuk merawatnya. Terdapat pelbagai cara untuk mengurangkan risiko komplikasi dan cara untuk mengawal gejala. Ya, pesakit fibrilasi atrium boleh menjalani kehidupan biasa.